أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sama-samalah kita banyak-banyak melapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang mulia ini kita berada di rumah Allah, tempat yang paling mulia datang muka bumi ini, tempat yang sangat iaitu barakah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang yakin bahawa adanya pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahawa inilah amalan-amalan yang boleh menolong mereka apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada bersorangan dalam kubur nanti. Perhias-perhias kita, teman-teman kita, tak lain tak bukan itu amalan-amalan kita di atas muka bumi inilah. Antaranya itu sembahyang kita jadi teman kita, kemudian lagi kita kata apa dia itu puasa kita teman kita. Berada dalam majlis ilmu ni pun satu daripada perkara yang disuruh oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Mustikah Hadis, pasal yang kedua. Pasal yang pertama kita telah habis, kita dah lalu tentang tajuk besarnya beriman dengan hari akhirat. Dan pasal yang pertama ini terlihat kita membicara tentang iaitu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan seseorang ketika sampai ajal mautnya. Kita dengar dah panjang dah perbahasan kita. Dengar daripada antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ambil ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya ajal. Tetapi pada malam ini pasal yang kedua. Maliklah kita ni tahun baru ni. Tahun baru itu 2023. Sepatutnya tahun baru ini kita nak muhasabahlah. Antara amalan muhasabah yang wajib kita muhasabah, amalan-amalan kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hari ni orang ini siapa tahun baru seronok sangat, dah gembira sangat sekarang ni, hingga di antara mereka lupa mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kata bahawa apabila tahun baru ini berarti tambahnya umur kita. Umur kita bertambah sekarang ni. Kalau orang tua umur tahun lepas 62, 2022, masuk tahun 2023 ini umur jadi iaitu 63. Dah apabila umur bertambah ini berartinya dekatnya masa kita, tempoh kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita leka. Kalau selama ni kita ni culah mari sejid mari surah, patutnya tahun baru ni azam baru, kita ni orang yang pertama datang ke rumah Allah. Banyak sujud, banyak berada di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Lepas tu di antara masjid ini satu kesemewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada tempat lain. Kita datang ke rumah Allah, ke masjid, kita pakat sembahyang tahiyat masjid. Dah masuk masjid, sembahyang tahiyat masjid. Disunatkan 2 rakaat. Ya tak? Kalau masuk rumah kita ini tidak ada pun kata sembahyang sunat tahiyat rumah kita, tak ada. Tahiyat masjid. Tahiyat menyangka kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal kedua ini tajuknya dikata apa? Matinya tiap yang bernyawa apabila berakhir umur dunia, kemudian semuanya dihidupkan semula. Ini tajuk besar dia. Dia kata apa? Matinya tiap-tiap yang bernyawa ini apabila berakhir umur dunianya, kemudian tulis ingat, lepas dia mati, kita ditanam di bumi alam kubur dan alam barzah, kita akan dihidupkan semula. Dihidupkan semula untuk dibicara di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk dia. Dihuraikan sini dikata, sebagaimana manusia berada di dunia ini hanya untuk suatu masa yang tertentu, kemudian berpindahlah ia ke satu alam yang kekal abadi, maka alam dunia ini dengan segala langit dan buminya pun akan habis tempohnya pada suatu masa yang tertentu dan ditukarkan menjadi satu alam yang tidak berkesudahan. Segala yang ada padanya kekal abadi, sama ada nikmat kesukaan orang mukmin maupun azab seksa kedukaan bagi orang kafir. Nak beritahu kepada kita sini, di mana pengarang kita ini beritahu kepada kita supaya kita ambil pengajaran, ambil ibrah, di mana tiap-tiap yang bernyawa ini pasti akan mati laka. Kita dengar, kalau kita pergi majlis ke pengebumian saudara kita, ke sahabat kita, terdengar di antaranya talqin yang dibaca oleh imam, antaranya ayat yang dibaca supaya kita ambil peringatan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut walinabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini maksud mafhum daripada ayat tersebut, Allah telah beri peringatan kepada kita, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang nafsin, tiap-tiap yang bernyawa. Bernyawa sekini antara kita lah. Yang kata orang lain, kita ni ada nyawa, ada roh, ada jasad, ada akal. Ini kesemewaan yang Allah jadikan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Hatta malaikat, kita lebih mulia kalau kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah beritahu kepada kita? Antaranya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini surah Tin. Laqad, dan sesungguhnya kami jadikan manusia, kita ni manusia alhamdulillah, sebaik-baik kejadian dibandingkan dengan makhluk lain. Dan apa kita ada nyawa sekarang ni, di mana Allah beritahu kepada kita tiap-tiap bernyawa ini dha'iqatul maut, pasti akan menghadapi maut, akan menghadapi mati. Bila mati wallahu alam, tekahuran nanti insya-Allah. Di samping itu Allah beri peringatan kepada kita. Allah jadikan kita ni di antara apa? Wa nabluwakum bisyarri wal khairi, di mana kami uji kamu. Allah uji kita ni bisyarri, dengan kejahatan, bil wal khairi, dengan kebaikan. Allah, di antaranya kita hari ni ujian banyak kita ni. Contoh kita katalah, kalau kita kata ikut perasaan, ikut hawa nafsu kita, baik kita hari ni kita nak kaya hari ni, kita ambil jalan yang mudah. Kita rompok orang ke, ataupun main judi ke,
dah, ataupun apa dia, macam-macam lah contoh dah. Tetapi tengok bahawa tiap-tiap amalan kita ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin, kita orang Islam yakin bahawa kiri dan kanan kita ada itu Raqib wa Atid, yang mencatat amalan kita hak baik dan juga amalan jahat. Semuanya malaikat mencatat amalan kita. Tetapi kita ingat, apa kita ingat kepada Allah, Allah beritahu kepada kita antaranya apa? Wahadainahun najdain, kami tunjuk kepadamu wahai manusia dua jalan, dua lorong, dua laluan, dua lebuh raya. Hak baik pun ada, hak jahat pun ada. Dalam sini kita buat pertimbangan akal yang sihat, kita akan memilih jalan yang baik untuk membawa kita itu ke dunia. Dunia pun baik, apatah akhirat pun nak baik. Ini akal yang sihat yang akan memilih jalan yang baik. Pasal jalan baik ini as-salamah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah beritahu, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, di mana Allah jadikan kita ni, kita itu kebaikan dan kejahatan ini satu fitnah. Tetapi tolong ingat, dalam ayat sama tadi, wa ilaina turja'un, wa ilaina, dan kepada kami turja'un, kamu ni akan balik belaka. Maksudnya mu ni buat baik ke, tak baik ke, buat molek ke, beriman ke, tak beriman ke, sampai masa turja'un, kamu ni akan balik kepada Allah. Raja'a mana balik. Dah, hari ni kita dengar orang kampung kata apabila berlaku perpisahan di antara suami isteri, nak rojok. Nak rojok ni asal kalimah raja'a, rujuk. Mana nak kembali sebelah. Dah, kalau dia berpisah apa ni, tolak satu, tolak dua, dia nak balik sebelah lagi, rojok. Rojok nak balik. Tetapi Allah beritahu kepada kita, ingat, atas dunia ni, ini bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tolong ingat, kamu ni sombong ke, beriman ke, angkuh ke, tak beriman ke, kamu ni ilaina turja'un, kamu ni akan balik kepada, kau akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah beritahu kepada kita. Bayangkanlah di antara kalau kita baca dalam surah lain lagi, kita ambil pengajaran, ambil ibrah. Allah cerita tentang dalam surah Al-Mu'minun, tentang kejadian kita. Apa kejadian kita? Antaranya itu summa ila rabb, apa di antaranya Allah beritahu kepada kita, antaranya turja'un, di antara itu dikatakan apa, lupa nanti ayat ni. Antaranya mafhum sekali ingat nanti, mafhumnya lepas tu nanti kamu tu datang dunia ini, lepas tu kamu di antaranya yauma idzin tub'atsu, satu, kamu akan dibangkit semula, kamu dijadikan Allah, kamu dibangkit semula untuk dihisab segala amalan kita. Tetapi ayat kita baca tadi antaranya beri pahaman kepada kita, kita ni pastinya mati lagi. Tengoklah di antara datuk nenek kita, dah ayah kita, mak kita, macam saya ni anak yatim dah ni. Mak ayah tak ada dah. Dah nak ceritanya. Tapi nak beritahu kepada kita ni, tengoklah dah siapa kawan-kawan kita, sahabat anda kita, bahkan orang daripada muda daripada kita pun, mereka balik kepada Allah. Sampai masa mereka balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat lain lagi Allah beri peringatan kepada kita. Ini kalau kita dengar, iaitu pada hari Jumaat, kalau baca surah Al-Jumaah, antara ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini Al-Jumaah ayat ke-8. Ini gambaran kepada kita. Apa dikata di antaranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumaah ayat ke-8. Ni terdengar ni. Dah, kalau jemaah biasanya tu bila ke yang bertugas dia baca ayat ni. Surah Al-Jumaah. Cuma kita mengerti, memahami, ambil satu ayat ini. Kul, kita dengar kul ini banyak katakan.
Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakan. Kalau biasa qala yaqulu kul. Ini katakan itu PA atau kata kerja itu perintah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada manusia, kepada kita ni, apa dia? Innal mautal ladzi tafiru minhu, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzina tafiru minhu, mati yang kamu lari daripadanya. Tak sebut mati Allah, tak semua sebut mati ni. Tak. Yang sebut mati marah semua, sebut mati, sebut mati semua bila nak maju kita ni. Allah beritahu ni. Innal mautal ladzi tafiru minhu, sungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, kamu benci ke, kamu takbur ke, Allah beritahu di antaranya fa innahu mulaqikum, sungguhnya mati itu akan menjemput kamu, akan bertemu kamu. Di mana kamu berada, siapa masa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah beritahu fa innahu mulaqikum, sungguhnya mati ini akan bertemu dengan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, lepas mati sekarang ni ke mana nak pergi? Kamu akan balik kepada Allah yang maha mengetahui alam ghaib, alam ghaib, alam barzah, alam kubur, dah alam-alam lain lagi, wasyahadah, alam yang kita saksi ini. Tetapi yang kita bimbang sekarang ni, Allah beritahu kepada kita, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di mana orang mati ni, dah mereka akan beritahu kepada Allah, bima kuntum ta'malun, apa yang kamu lakukan semasa kamu berada atas muka bumi ini. Hidup 60 tahun, Allah beritahu tarikh sekian, buat apa? Dah buat baik dak baik ke, mu sembahyang dak sembahyang ke, mu puasa dak puasa ke, semuanya beritahu belaka. Dak hantar kita dengar. Dak anggota kita semua bercakap belaka, akan kecek belaka, akan beritahu kepada Allah. Kita malah jemaah kita baca surah Yasin. Dak antara surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksibun. Ini sebagai syahid kita. Dah di mana pada hari tersebut, hari kita dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahim, di mana kami akan gamkan, akan sipurkan, akan ikatkan, akan meteraikan mulut-mulut kamu semua. Dah, tapi tolong ingat, di mana Allah beritahu kepada kita, al-yawma nakhtimu ala, ada antara yang apa dia, afwa wa tukallimuna aydihim, aidi tangan, takallam bercakap, aydihim tangan kamu semua bercakap, tangan bercakap. Kita hari ini bercakap, hari ini ada mulut lah. Tapi Allah beritahu tangan akan saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki akan disaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita hari ini malam ni, di mana kaki beritahu, ya Allah, di mana tuan hamba ni berada di rumahmu, ya Allah. Dia tak ada antara semayang kerana murid langkah sambil langkah ke rumahmu, ya Allah. Kaki beritahu. Kita ke mana lagi? Semuanya kaki akan beritahu, dia saksi depan Allah Subhanahu wa taala. Dari lari dah kita ketika itu. Di mana mulut kita dah boleh nak berdaulat dalil lagi dah. Tangan bercakap, kaki jadi saksi, kulit kita dah saksi depan Allah Subhanahu wa taala semua. Ini di antara perkara yang perlu kita faham dan yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi di antaranya ayat lain Allah beri peringatan kepada kita semua. Antara itu kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 78. Surah An-Nisa antara surah Al-Quran 114 surah semua sekali. Surah yang pertama Al-Quran, susunan yang pertama ialah surah Al-Fatihah, kemudian Baqarah, lembu betina, sapi betina, Ala Imran dan hingga akhirnya. Dan surah paling akhir sekali ialah surah An-Nas,
Surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Dah, ini nak beritahu kepada kita. Tetapi ayat saya nak baca ini dalam surah itu An-Nisa. Apa di antaranya? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kun fi burujin musayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Nak beritahu kepada kita, ainama takunu, di mana kamu saja berada sekarang ni. Mudah di mana sekarang ni. Apabila tiba saja Allah beritahu kepada antara ni yudrikumul mautu, di mana itu mati dah datang menjemput kamu sekarang ni, walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu berada di tempat yang kuat, yang teguh, yang kukuh, sampai masa mati belaka. Duduk di mana-mana, duduk dalam istana ke, duduk di dasar laut ke, duduk dalam kapal terbang ke, duduk dalam kapal di kapal laut ke, duduk di pulau ke, di darat ke, di udara ke, tempat yang kuat, Allah beritahu ketika itu sampai masa kamu semuanya akan mati belaka. Ini di antara ayat-ayat yang perlu kita ambil pengajaran kepada kita, di mana mati ini pasti berlaku ke atas kita, cuma masa dan bila wallahu alam. Tanggungjawab kita sebagai makhluk Allah, kita sentiasa berdoa, ya Allah, yang sakit, kalau yang sakit, Allah sembuhlah ke penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah. Allahumma tawil a'marana, ya Allah, panjangkan umur kami. Wasaj' jasadana, kemudian sihatkan jasad kami. Wa nawwir qulubana, ya Allah, cahayakan hati kami, ya Allah. Dan doa-doa lain lagi nak beritahu kepada kita tentang iaitu di mana kita hari ini tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, minta kepada Allah. Allah marah kita kalau tidak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah doa yang paling makbul? Antara itu hari Jumaat, satu detik, satu masa Nabi beritahu, kalau kita berdoa sekarang ni kena pada masa dia, Allah makbulkan doa kita. Patut jemaah tu ingat, kita banyakkan masa kita di rumah Allah, banyak zikrullah, zikir kepada Allah, banyak baca Quran, banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil, banyak selawat, banyak istighfar. Kalau boleh, ini di antara zikir-zikir yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sini beritahu lagi, hakikat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Perkara yang kita baca bincang tadi, apabila kita berada dalam dunia ini, tak sampai masa sekarang ni, dah kira orang beriman ke, orang kafir ke, orang munafik ke, semuanya tinggal belaka dan akan balik itu negeri yang kekal abadi, iaitu negeri akhirat nanti. Ke negeri akhirat nanti. Dan diterang pengajian kita ini masukkan lagi di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Di mana firman-Nya sini beritahu kepada kita, ayat Allah Subhanahu wa taala maksudnya dalam surah, iaitu surah Ghafir. Qala Allah taala, ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man amila sayyi'atan fala yujza illa misla, wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun wa ulaika yadkhulul jannah yurzaku fiha bighairi hisab. Maksud ayat tersebut, Allah beritahu kepada kita ni, antaranya dia beritahu iaitu kehidupan dunia ini hanya kesukaan dan kesenangan sementara sahaja. Allah beritahu apa? Antaranya, wa annal akhirat hiya darul qarar, di mana negeri akhirat ini adalah negeri kekal abadi. Sebaliknya, barang siapa Allah beritahu innama hazil hayatud dunya mata, dunia inilah dikatakan iaitu hanya setempat kesukaan dan kesenangan sementara sahaja. Allah beritahu dunia ini
adalah mata'un, tempat kita itu bersenang, bersukaria, tetapi sementara sahaja. Sementara sahaja. Ada orang sampai 100 tahun, ada orang di antaranya tak apa pun 2 hari pun ada. Ada orang di antara 50 tahun. Tapi umat yang paling panjang umurnya, iaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia itu selama 950. Inni da'autu qaumil lailan wa nahara falam yazid du'a illa firara. Kalau Nabi Nuh berdakwah, mula berdakwah umur 50, 950 tambah 50, umur Nabi Nuh katakan dia itu 1000 tahun. Kalau dia berdakwah umur 50 tahun, panjang umur dahulu. Tetapi umur kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pendek je. Nabi tahu bahawa antara a'maru ummati baina wa sittin wa sab'ina. Umur umatku di antara itu 60 hingga 70 tahun saja antara. Dah, kalau orang 80 sekarang ni itu tu bonus daripada Allah Subhanahu. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita hanya berumur 63 tahun saja. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, 60 tahun saja. Pendek umur. Tidak, nak beritahu kepada kita antaranya, ingat dunia ni yang kita tebang hari ni duk cari harta dunia, siapa dah tahu garis isau kata. Dah tahu dosa pala je. Dah, Allah mati tinggal harta kita. Kada bawa harta kita, tanang harta-harta. Siapa berjuta-juta tak ada. Tapi kita nak hari ni biar harta dicari tu harta yang berkah. Harta yang diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gunakan harta itu fisabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kita hari ini nak orang nak buat masjid, nak buat surau ke, nak pasang kapel ke, dan macam-macam. Kitalah orang yang pertama menghulukan, iaitu sedekah jariah kita. Dan sedekah jariah kita itulah saham kita, aset akhirat kita sebenarnya. Pasal apa? Allah beritahu kepada kita antaranya innama hazid dunya hazil hayatid dunya mata'. Dia adalah sebagai itu perhiasan dan kesukaan yang sementara sahaja. Dan Allah beritahu kepada kita wa innal akhirata hiya darul qarar, dan negeri akhirat ialah negeri yang kekal abadi. Ini kita hari ini kekal abadi. Allah bayangkanlah lepas mati nanti kita dihidup, akan dihisap amalan kita, dibaki amalan kita. Lepas tu di antara akhir sekali akan melintasi as-sirat. Di bawah as-sirat ini api neraka. Kemudian lagi lepas tu barulah sama ada syurga ataupun neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Ini kita bincang dalam bab lain nanti insya-Allah. Tetapi Allah beritahu kepada kita, ayat kita baca tadi, man amila sayyi'atan fala yujza illa misla. Ini dia antara sifat Allah yang sangat pemurah lagi mengasihi hambanya. Maksudnya apa? Barang siapa melakukan amal kejahatan, nak buat jahat sekali, amal jahat, nak minum arak ke, nak zina ke, tak, fala yujza illa misla. Dia tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan seumpamanya. Dikatakan kalau buat jahat satu. Dah. Tapi kalau buat baik sekali, niat tu boleh pahala dah. Dan dikatakan kalau itu buat niat ni kita nak buat sedekah. Dah, niat pun boleh pahala, kita keluar pula sedekah tadi digandakan sampai 10 kali ganda lagi Allah. Tapi buat jahat, buat satu boleh satu. Nauzubillah min zalik. Ini sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaliknya Allah beritahu kepada kita, wa man amila salihah, barang siapa buat amal soleh, min zakarin daripada lelaki ataupun au unsa daripada perempuan, wa huwa mukmin, dia adalah jadi orang mukmin. Apabila mukmin sekarang Allah janji kepada mereka apa dia? Wa ulaika yadkhulul jannah, mana bagi mereka itu Allah masukkan mereka ke surga, yurzaku fiha bighairi hisab, dan Allah rezeki kepada mereka ahli surga tadi tanpa hisab. Banyaknya nikmat-nikmat surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada itu ahli-ahli syurga. Nah, sifat pemurah Allah. Lepas tu Ar-Rahman, ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada perbezaan dia. Pemurah. Allah sifat pemurah sekarang ni Allah beri dalam kata dunia ni. Orang kafir pun Allah beri matahari. Orang kafir pun di antaranya hujan hari ni, mereka pun dapat nikmat hujan. Kalau balik pun boleh mereka. Orang Islam pun dapat, orang kafir pun dapat. Ini sifat Rahman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahim Maha mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Akan nanti tolong ingat, orang kafir akan dihumang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sifat Rahman, Ar-Rahim, dia akan beri syurga dan nikmat kepada orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain lagi Allah beritahu kepada kita, antaranya apa dia sini dalam surah itu, surah Al-Jin. Surah Al-Jin, antaranya surah Al-Nisa. Surah Al-Nisa tadi Ghafir. Dalam kitab ni kata apa? Mafhumnya, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati, antaranya apa dia? Antaranya apa? Sanudkhilum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Ini surah itu surah An-Nisa. Maksudnya orang-orang yang beriman sekali, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Ini janji-janji Allah. Orang beriman dan melakukan amal soleh. Dan ibu segala amal soleh ini tak lain tak bukan iaitu as-salah. Ibu segala ibadah ialah as-salah. Imaduddin. Dan as-salah ialah ibu segala ibadah ialah as-salah. Dan ibu segala kejahatan tak lain tak bukan iaitu al-khamru, yakni arak. Na'udzubillah min zalik. Jadi maka kita dapat tahu bahawa as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Maka apa tiang agama ini, maka wajib kita hari ini sembahyang selagi kita ni berakal. Walaupun sakit ke, demam ke, tak boleh nak tinggal sembahyang kita ni sewenang-wenangnya. Hatta orang sakit, mereka boleh di antara semayang jamak. Sakit yang teruk lah ni, masyarakat nak ambil wudu ke nak ambil apa, dia boleh semayang jamak. Zuhur dengan asar, wak sekali, wak pak-pak tak boleh kosong. Orang sakit, ya tak? Kemudian maghrib dengan isyak, dia boleh jamak sekarang ni, tak boleh kosong bagi orang sakit. Tetapi bagi orang musafir sekarang ni, apabila mereka musafir, ada sama ada senang tak senang ke, hari ni kata arak banyak dosa dah. Jangan, ini satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh apabila musafir, kita diharuskan satu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sembahyang jamak dan qasar. Tadi orang sakit tadi sembahyang jamak saja. Dah, musafir sekarang ni boleh sembahyang jamak dan qasar. Zuhur dengan asar jamak, buat dua-dua. Dah, ini lebih baik daripada itu buat empat-empat. Ini bagi orang musafir. Jangan duk petika pula kita hari ini. Alasan itu dan macam-macam lagi. Ini anugerah, hadiah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib dengan isyak, kita boleh qasar sembahyang dengan sembahyang isyak. Maghrib tak boleh lah sebenarnya buat qasar juga. Dah, pasal apa? Maghrib 3 rakaat saja. Kata boleh buat qasar sembahyang sampai maghrib setengah je. Tak jadi. Maghrib dengan isyak boleh qasar itu dalam solat isyak saja. Maghrib dah boleh kita nak qasar. Apalah, jamak ni takdim pun ada, takhir pun ada, tak apalah. Jadi Allah beritahu kepada kita, antaranya Allah beritahu kepada orang beriman dan mereka melakukan amal soleh, Allah sediakan mereka itu surga, kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai sekarang ni
khalidina fiha. Tolong ingat, di mana dalam surga nanti khalidi, kekal selama-lamanya. Allah nak beritahu kepada kita antaranya, kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita orang laki-laki ni, bidadarinya berapa ribu orang bidadari, tetapi di antara itu Allah berikan 2 isteri kita ni. Tak daripada bidadari selain pada isteri kita atas dunia ini. Dikatakan qila, isteri kita ni sebagai apa? Ketua kepada bidadari. Hingga sahabat tanya, ya Rasulullah, dah ramai sangat ni bidadari ni, mampu dak kita laki-laki ni? Tak? Mampu dak ni? Maka Nabi kata, Allah sediakan, berikan kepada laki-laki itu, dikatakan itu 100 kekuatan lelaki atas dunia ini. Maka seorang laki-laki, Allah tambahkan kekuatan dia itu 100 laki-laki. Allah, power sungguh lah tu. Nak ceritanya Allah ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nak layang dah. Tapi bayangkanlah Nabi tahu Allah kurniakan kepada kita ini 100 kekuatan bagi lelaki lagi. Maksudnya seorang dapat 100 lagi power lagi. Lebih hebat daripada power Ruh ke Tokat Ali lagi dah. Tidak ada Tokat Ali dah dalam surga nanti. Nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketemu nanti hadis-hadis ini. Ini nak beritahu. Di mana Allah beritahu kepada kita dalam surga nanti mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anhar, nahrun satu sungai. Anhar, sungai daripada asal. Sungai daripada asal, al-asal daripada madu. Min laban, daripada itu susu. Sungai daripada itu al-khamr, daripada buah-buahan. Allah nak ceritanya. Ma'um musaffa, sungai yang bersih, air yang bersih. Allah, ini mengalir di bawah surga nanti. Hari ini bayangkanlah kita di Terengganu Soho dulu, antara masjid terapung pasal apa, air duduk bawah masjid, pakat kita tengok belaka. Tapi Allah beritahu kita dalam surga nanti sungai mengalir di bawah surga-surga tadi. Allah, hari ini air masin, air payah, tapi dalam surga nanti Allah sungai-sungai daripada madu. Allah, bagaimana madu ni, mani tak mani Allah, tak nak minum, nak apa, nak mandi, tak mudarat kepada kita semua. Dalam surga tak mudarat dah. Tak ada di antaranya makan, kita makan sehebat-hebat akan buah ke apa-apa ke, lepas tu nak sakit perut, tak ada sakit perut dah. Tak mudarat dah. Nikmatnya ketika itu satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada itu penghuni-penghuni syurga. Bahkan dikatakan sini daripada itu sungai yang mengalir di bawah-bawah tadi. Jadi kemudian beritahu lagi di antara lahum azwajum mutahharah, dan Allah beritahu kepadanya, dikatakan itu bagi mereka azwaj, itu isteri-isteri mutahharatun, isteri yang suci, tidak ada dah datang haid ke firia ke, tidak ada dah. Allah, ini besar je. Dah atas dunia ni sampai masa dah boleh malah dibaik. Ada mari firia dia dah. Tapi akhirat nanti tidak ada dah. Bersih semua. Nak ceritanya hebatnya, tidak ada kekotoran dah. Ini nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Istilah daripada isteri dunia ini, isteri daripada bidadari, dan bidadari pelayan kita, sampai 1000 pelayan akan melayani kita, setiap orang laki-laki nanti insya-Allah. Kemudian Allah beritahu lagi, wa nudukum zillan zalila, kemudian kami berikan kepada mereka itu zillan, iaitu teduhan naungan, zalila iaitu teduhan yang seteduh-teduhnya di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ini sebagian daripada dia. Tetapi Allah beritahu kepada itu ayat mengenai orang beriman dan melakukan amal soleh. Dalam kitab ini terang pula sekali. Dikata apa sini, antaranya maksud ayat-ayat tersebut daripada surah Al-Jin. Tapi makna mafhum terlebih dahulu. Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah, yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya disediakan bagi mereka naik ke Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Jin. Ayatnya berbunyi apa? Di antara ayatnya berbunyi,
illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Ini ayat mengenai orang yang derhaka, orang yang tidak beriman kepada Allah. Dua ayat yang kita baca tadi, orang beriman kepada Allah. Sebaliknya peringatan kepada mereka yang derhaka kepada Allah. Lepas tu ingat bahawa bukan orang kafir itu awal dah. Tapi orang Islam sekarang ni ada panggil al-muslim al-asi. Orang Islam yang derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, yang dah berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Quran banyak dikatakan al-mujrim. Al-mujrim orang-orang yang berdosa, orang-orang melanggar itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan mati tak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau pagi Jumaat kita dengar tu imam baca surah As-Sajdah. Satu ayat daripadanya Allah beritahu kepada kita, walau tara idil mujrimina nakisu ru'usin inda rabbihim. Walau tara idil mujrimuna kusuri inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Ini ayat walau tara idil mujrimuna kalau kamu tengok orang-orang mujrim, orang yang berdosa, orang yang mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minum arak, dia buat zina, dia bunuh orang ke, tapi mati dah sebab bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikatakan orang-orang mujrim. Kalau tengok orang mujrim, bagaimana apabila bangkit nanti depan Allah Subhanahu wa taala, walau talil mujrimun nakisu ru'usihim, nakisu ru'usihim, kepala mereka tunduk malu depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka malu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di antara permintaan mereka, rayuan mereka, Rabbana absarna, ya Tuhan kami, basara, kami telah lihat azabmu ya Allah, sakitnya azabmu ya Allah, kami lihat dah nikmatmu ya Allah. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami dengar dah hak dangi hak naung dalam neraka duk tepi wah sakit dah. Dan kami dengar di antara mesranya ahli-ahli surga dalam surga. Dan apa mereka minta, farji'na ya Allah, kami nak balik atas dunia ni ya Allah, kami nak balik ya Allah. Nak balik nak buat apa? Farji'na na'mal salihah, kami nak balik kami nak buat amal-amal soleh, amal-amal baik, nak mari sejid, nak mari surah, nak buat sedekah, nak buat makan orang ke, dan macam-macam lagi. Inna muqinun, sudah kami yakin dah, Quran beritahu kami yakin dah, hadis-hadis Nabi kami yakin belaka dah, percaya dah. Dulu kami lala, kami leka ketika itu, maka tak dapat tidak, walaupun menangis macam mana pun merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali sahaja, tak boleh balik dah. Buktinya apa dia? Kita tengoklah nenek-nenek, ayah datuk kita, ayah kita, adik-beradik kita hok pergi dah ada balik, tak ada balik lagi. Tak ada balik lagi. Tak ada balik lagi. Kita doakan mereka ni jadi ahli kubur. Orang dapat nikmat kubur insya-Allah. Kita harap doa kepada mereka. Tapi nak beritahu kepada kita, apabila mati saja tak boleh balik dah. Tak boleh balik dah. Walaupun kita ya Allah, aku balik ke dunia, aku tak dah buat lain, kena buat amal soleh je. Tak buat lain dah. Tapi tak boleh balik. Ini Allah beritahu dalam surah As-Sajdah. Dia beritahu kepada kita. Dan apatah lagi di antaranya Allah beritahu ini, barang siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tak dapat tidak bagi mereka itu naru jahannam. Allah na'udzubillah. Di mana disebut naru jahannam ini, neraka jahannam. Sebut neraka jahannam sekarang ni, kita tengoklah kalau film-film dia tu 6 jahannam tu. Tengok 6 jahannam. Ceritanya Allah
dah. Dia bunuh kerana ada sebab dah, tak kisah cerita itulah dah. Benda-benda tak molek dah, cerita gitulah dah. Dan cerita naru jahannam, neraka jahannam yang tepat paling teruk di antara neraka jahannam. Bayangkanlah di antaranya tu telah azabun alim, azab yang sangat pedih, alim sangat pedih, sangat sakit, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga di antaranya yang hamim dengan air panas, Allah na'udzubillah. Dan makanan-makanan pun daripada benda yang berduri, min dhari'. Dengar ayat-ayat mengenai neraka ni, na'udzubillah, itu berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil akhir-akhirnya sebelum ni. Dengan berakhirnya umur dunia ini, tadi datang ayat tadi, timbullah saat permulaan kiamat yang tidak diketahui masanya melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika itu maka tibalah dunia dah berakhir sekarang ni, semua dah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda hidup semua dimatikan, maka dikatakan bahawa berakhirlah dunia dan bermulalah akhirat. Tapi bila dah masa itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda-tanda habisnya kedatangan saat itu akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis yang sebahagian daripadanya telah pun disebut pada huraian hadis yang ke-13 dahulu. Bab kelima dalam mukaddimah mustikah hadis yang dahulu, manakala sebahagian daripadanya ialah hadis-hadis yang berikut. Jadi kita akan bicara nanti tentang iaitu tanda-tanda berlakunya kiamat. Jadi pengarang kita ini beritahu kepada kita iwadatan permulaan pasal kedua ini tentang iaitu kematian terlebih dahulu. Datang ayat Quran, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ambil pengajaran, ambil ibrah daripada ayat-ayat tadi supaya kita tidak lala dan leka kepada Allah, bahkan kita menjadi hamba yang taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menjadi ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan itu nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak yang saya sampaikan pada malam ini, dan kita semua kongsi lagi pada pertemuan akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada saya yang hina ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al minal amilin, Allahumma ij'al minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.